Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tuassir. Assalamu ala asyrafil. Sesi sharing kita risauan kepada wanita yang ingin berkahwin tapi tidak mendapat restu daripada bapa ataupun walinya, bapa kandung, dan kerisauan tu menjadi tinggi apabila tidak mencapai hajat untuk bernikah dengan pasangan bakal suami lah. Yang ini yang selalu jadi ni. So apakah cara supaya seseorang wanita yang mau bernikah ni dengan lelaki yang tidak direstui oleh walinya? Biasanya wali ni bapa kandung lah. Adik-beradik ni jarang pula untuk tidak mewalikan. Selalunya yang enggan mewalikan ni bapa. Terutamanya bapa yang jarang dijumpai. Lepas tu mempunyai hubungan yang tidak baik dengan anak. Jadi benda ni lah yang selalu menjadi isu. Orang tanya, macam mana ni uncle? Macam mana saya mau nikah? Bapa saya tidak mau jadi wali. Okey. Di dalam undang-undang syariah, kita tidak ada masalah terhadap wali yang enggan. Enggan ni maksud tidak mahu, orang Sabah bilang. Tidak mahu mewalikan dalam pernikahan tersebut. So, apakah tindakan seorang wanita tersebut bagi orang cakap mengatasi masalah tersebut supaya dia boleh bernikah dengan bakal suami yang dicintai? So, okey, di dalam kes wali enggan ni, kadang-kadang bapa ni yang dia tidak mau kasih wali ni banyak faktor lah. Mungkin tidak berkenan di hati dia, mungkin bukan requirement untuk dia jadikan menantu. So, macam-macam alasan lah. So, bagi si wanita ni, dia mau bernikah atas dasar suka sama suka. Okey, so macam mana mengatasinya? Perlu membuat permohonan wali enggan. Okey, di mahkamah syariah. Okey, sebelum uncle jawab uncle punya persoalan tu, okey, kita ada siapa ni? Kita ada Harnani Ani. Kalau mohon wali hakim di KK saja boleh atau boleh di pohon di daerah masing-masing? Okey, itu persoalan nanti uncle jawab. Sebelum tu uncle mau tanya, suara uncle clear ke tidak? Rupanya lama uncle tidak live ni sampai uncle lupa mau tanya suara uncle clear ke tidak, daripada daerah mana. Mana satu kan? TikTok. Tak payah baik, tak payah tahu tu. Okey. Okey, Wan Mai, suara clear. Okey, Wan, daripada mana Wan? Okey. Suara clear. Thank you. Si Wan begitu clear. Okey. Uncle teruskanlah. Untuk untuk wali enggan ni, macam mana prosedur dia? Ini adalah yang tanya. Okey, Uncle jawab dulu yang tanya ni lah, Harnani Ani. Kalau wali hakim di KK saja boleh atau boleh di pohon di daerah masing-masing? Boleh di pohon wali hakim mengikut mahkamah terdekat di daerah masing-masing. Contoh orang Senakan, mahkamah Senakan lah. Papar, mahkamah Papar. Beaufort, mahkamah Beaufort. Keningau, mahkamah Keningau. Ranau boleh minta di Ranau. Okey. Thank you Harnani. Seorang clear. Lahad Datu. Okey. Untuk orang Lahad Datu boleh pohon di Lahad Datu. Tiada masalah. Sebab permohonan wali hakim adalah bidang kuasa mahkamah rendah. So, mana-mana daerah yang mempunyai mahkamah syariah, kamu boleh pohon wali hakim di daerah sendiri. Maksudnya ikut bermastautin lah. Okey. So, uncle mau bagi tips ni mengenai wali enggan tadi. Wali enggan ni sebenarnya dia melalui proses di mana bapa ataupun wali dia tu yang tidak mahu mewalikan tu akan dipanggil di mahkamah. Itu dia punya cerita lah. So, sebelum cerita bapa kena panggil dan hakim memutuskan wali hakim, so uncle mau bagi tahu prosedur. Prosedur ni penting. Sebab tadi baru uncle kena call, macam mana tua bapa dia nak mau kasih wali. Apa yang perlu dia buat? Okey, first, sebelum kita membuat satu permohonan wali hakim di mahkamah, kamu perlu
ke pejabat agama negeri masing-masing. Contoh macam di Sabah kita panggil Jahins. Kalau orang KK, Jahins ni ada di Wisma Muiz. Untuk Jahins di daerah masing-masing, kebanyakannya ada di daerah masing-masing. Okey? Jadi, kamu perlu membuat satu permohonan wali hakim. Okey? Di dalam permohonan borang wali hakim tu, dia akan tanya, kenapa mau wali hakim? Di sanalah kamu tulis, bapa ataupun wali enggan memberi kerjasama di dalam mewalikan pernikahan. Okey? Jangan pula kamu cari di borang Jahin tu mana wali enggan ni. Yang ada wali hakim. So, tik bahagian wali hakim. Dan alasan bapa tidak mau bagi kerjasama untuk menjadi wali dalam pernikahan. So, Jahin akan interview beberapa soalan, and then dia akan buat satu laporan. Surat laporan daripada Jahin itulah menjadi tiket kamu untuk membuat permohonan di mahkamah syariah. Okey? So, macam mana mau buat permohonan di mahkamah syariah? Just minta borang. Mana yang pakai lawyer boleh buat, suruh lawyer yang buat. Yang tiada lawyer boleh ambil borang saja di mahkamah, and then fill dia punya borang lah. Apa requirement dia mau IC lah, sijil nikah ibu bapa lah, apa semua. So, follow apa yang kena minta di dalam borang. Okay? Okay, kita ada Tini December. Thank you Puan Tini, seorang clear. Topik yang ditunggu-tunggu, Hanani. Okay, so yang inilah yang aku rasa ada 2, 3, 4 soalan lah pasal wali hakim, wali enggan. So, wali hakim, wali enggan dalam satu permohonan yang sama. Okey? Seandainya kalaulah di dalam wali enggan tu, permohonan wali enggan, bapa sudah dipanggil tapi masih keras kepala untuk mewalikan, so hakim biasanya akan memutuskan wali hakim. Itu saja. So, kalau hakim berjaya menerangkan kepada wali supaya jadi wali lah, so insya-Allah bapa kita akan jadi wali. Tapi kalau dia masih keras kepala atau tidak bagi kerjasama, tidak mau hadir, so tidak masalah, hakim akan meneruskan perbicaraan sebelah pihak dan wanita tersebut akan diluluskan wali hakimnya. Cuma perlu bawa saksi. Siapakah saksi? Selalu orang tanya, Uncle. Biasalah si mama, adik-beradik. Biasanya dalam wali hakim ni kita memerlukan saksi keluarga. Contohnya lah, ada mu'alaf yang tiada keluarga, mungkin sahabat terdekat, cousin pun boleh mau jadikan saksi di dalam kes wali hakim. Wali hakim ni banyak sebab dia. Yang pertama mungkin baru masuk Islam, convert lah, mu'alaf. Yang kedua, kematian bapa ataupun dia tiada waris lelaki. So, dia akan buat permohonan wali hakim. Ada lagi, bapanya hidup tapi tidak tahu di mana, surat mati pun tiada. So, dia pun juga perlu membuat permohonan wali hakim. Yang ini paling rare. Bukan paling rare, paling banyak. Sorry, Uncle salah sebut. Ramai yang wali hakim, terutamanya anak perempuan daripada anak pertama. Maksudnya anak yang tidak dinasabkan. Dia binti Abdullah. Walaupun dia ada bapa kandung, dia wajib berwalikan hakim. Faham ah? Uncle tidak mau urai. Tapi mana-mana orang yang berbintikan Abdullah, bukan nama bapaknya, dia mesti berwalikan hakim. Satu lagi, Jahin selalunya apabila dia cek seorang wanita itu kurang daripada 9 bulan tanpa ada rekod perubatan, contohnya orang cakap apa tu, basalin awal, so Jahin akan memaklumkan perlu berwalikan hakim walaupun kamu berbintikan bapa kandung. Faham ah? Sebab ada kebanyakan kes yang Uncle handle, walaupun dia berbintikan bapaknya, tapi dia punya lahir daripada surat nikah bapa mamanya kurang 9 bulan,
Ini juga akan diarahkan untuk membuat permohonan wali hakim. So, janganlah terkilan, itu adalah undang-undang dan hukum syarak. Okey, faham ah? So, macam mana prosedur? Macam biasalah, yang macam Uncle cakap tadi. Perlu ada surat laporan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Okey? Okey, Uncle mau tengok soalan siapa yang sudah join Uncle punya live ni. Okey, kita ada siapa? Sekejap. Okey, Hanani Ani, macam mana? Sudah clear ke semua soalan? Okey, kita ada Inca Anggun. Waalaikumsalam. Alright, kita ada 86 core. Ranau hadir Uncle. Thank you orang Ranau. Sebab join pada malam ni 30 hari. Bulan tu ada nampak tuan di Mahkamah Syariah Kota Belud. Ya, Uncle ada ada kes di Mahkamah Kota Belud. Okey, so siapa-siapa yang jumpa Uncle, bolehlah tegur Uncle. Hai Uncle kah, Assalamualaikum Uncle kah. So Uncle tahulah tu followers Uncle. Okay, so jangan malu-malu mau tegur Uncle. Uncle pun macam kamu juga, makan nasi. Alright, kita ada Uncle. Dah lama tak live ke? Lebih kurang lah, lama juga tidak live. So hari ni mau live. Salam, kalau bekas suami lihat Ustaz tiap-tiap bulan nak tanya nafkah anak, sentiasa memberi alasan. Salam, kalau bekas suami lihat Ustaz tiap-tiap, okey begini, mana-mana bekas suami yang tubal, orang Sabah panggil, ataupun yang lihatlah kalau orang tu cakapkan, kamu perlu membuat permohonan ataupun tuntutan nafkah anak di mahkamah. Dapatkan dulu nafkah anak punya nilai. Lepas tu, yang berapa bulan dia tidak bayar, kamu boleh buat tuntutan tunggakan nafkah anak. So, kalau kamu mau tunggu dia berdisiplin, yang tidak pandai disiplin, so buatlah tuntutan di Mahkamah Syariah. Okey, Hanani faham. Bapak tu boleh disaman ke? Dia macam ginilah. Mahkamah Syariah ni, dia selagi mana seseorang bapa tu dia tidak melakukan jenayah syariah, so dia tidak akan disaman lah. Tapi jangan juga kalau hakim tu sakit hati disebabkan oleh kedegilan bapa tu, berkemungkinan besar bapa tu boleh dikenakan menghina mahkamah. Tapi kebanyakan hakim kita di Sabah ni baik-baiklah, jaranglah sampai mau mau kenakan contempt of court lah terhadap public. Jarang-jarang, kecuali yang dia rasa marah disebabkan oleh public yang tidak hormat terhadap mahkamah, yang itu dia akan disaman lah oleh mahkamah, maksudnya hakim lah. Alright. Salam, nak tanya, boleh atau tidak ibu saudara membuat tuntutan anak? Actually, dia kena ikut dalam Section 84. Memang ada juga ibu saudara yang boleh tuntut, tapi dia nombor yang keberapa jauh lah. Sebab first, di dalam Section 80, dalam hak penjagaan anak, yang first priority adalah ibu. Selepas ibu, nenek sebelah ibu. Baru nombor 3 tu bapa. Lepas tu nenek di sebelah bapa. Lepas tu baru turun lagi lah. Ada dia punya pyramid, mana yang tertinggi di dalam membuat tuntutan hak penjagaan anak. Jadi kalau mau cakap tadi soalannya, ibu saudara memang pun boleh, tidak masalah. Okey, rajin-rajin contoh minta nafkah budak-budak. Chat. Rajin-rajin chat. Okey. Boleh juga kalau mau rajin chat kan, tapi kadang-kadang rajin chat pun susah je mau dapat. Okey, seterusnya. Ya, hai Uncle, hai Ana Madamana. Ui, susah betul mau sebut nama ni. Lepas tu kita ada siapa ni? Assalamualaikum Uncle, mau tanya macam mana bekas husband sudah talak luar tapi tidak mau naik mahkamah, ada apa caranya? Dia begini, mana-mana lafaz cerai yang telah dilafaz oleh suami, tidak semestinya suami yang mesti daftar, isteri pun boleh daftar di mahkamah.
Oke. So, kalau suami tidak mau daftar, istrilah daftar. Oke. Siapa tuh? Cik Wana 87. Kalau dia ugut saya, Ustaz, macam mana, Ustaz? Dia ugut saya kalau buat report satu sen pun dia tidak dapat. Kalau dia ugut, buat report polis. Jadi jangan takut. Kita di Malaysia ada undang-undang. Siapa buat kesalahan jenayah kena tangkap. Siapa buat kesalahan di dalam keluarga Islam pun boleh disaman. Buat kesalahan jenayah syariah pun kena tangkap. So janganlah takut diugut. Kamu takut kena ugut, sama juga dia tidak bagi. Bagus minta di mahkamah, dia tidak mau bagi, dia boleh kena tangkap. Oke? Mana-mana bapa yang gagal memberi nafkah, mahkamah boleh mensabitkan dia sampai dipenjarakan. Rajin tidak rajin saja kamu tuntut di mahkamah. Seorang bapa boleh dipenjarakan disebabkan kegagalan dalam membayar nafkah. Yang itu di hujung lah. Oke? Selalunya orang bayar sebab takut kena penjara. Oke? Soalan seterusnya. Ada yang kertas anu kan ya? Nak tanya, suami saya ni dulu masa cerai tak pernah bagi nafkah anak sampai besar anaknya. Okey. Mana-mana yang dulu punya cerita anak sudah besar memang tiada harapan lah. Okey. Kalau anak tu masih di bawah 18, si ibunya boleh membuat tuntutan. Tapi kalau anak dia sudah di atas 18, masih belajar, belum limpas lagi 24, belum apa orang cakap, belum limpas border 24 tahun, anak yang sudah 18 tahun ke atas tu dia boleh buat tuntutan sendiri di mahkamah. Mamanya tidak boleh mewakili. Okey. Alright. Ini ada lagi, kesian si beliau ni ataupun si suami, bapa Amirul Khalid. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya kalau bekas isteri tak bagi jumpa anak macam mana ya? Okey. Mana-mana isteri, bekas isteri lah, tidak mau kasih jumpa anak. Baru-baru ni ada kan, seorang wanita telah dipenjarakan disebabkan enggan memberi bapa melawat anak. So itu first case rasanya di mahkamah syariah. Baru-baru ni macam viral. So okey, mana-mana bekas isteri yang tidak mau kasih jumpa anak, kamu boleh buat tuntutan di mahkamah syariah di dalam mendapatkan hak lawatan syar'i, di dalam tuntutan hadanah. Okey. So kamu boleh buat tuntutan di mahkamah syariah. So mana-mana bekas isteri ataupun ibu kepada budak tu yang degil, ikut arahan mahkamah, boleh dipenjarakan dan didenda duit. Macam baru-baru ni lah. Okey. Kalau sudah ada perintah mahkamah pasal soal nafkah, tapi si bekas suami ingkar, apa patut dibuat ya uncle? Okey, that's good. Ada orang buat tuntutan nafkah, buat tuntutan, macam-macam tuntutan lah, yang mengenai duit lah, tapi masih lagi defendant ataupun masih lagi bekas suami tidak mau bayar. What should you do? Okey, yang pertama, siapa yang mau mesti buat tuntutan saman penghutang penghakiman. Okey? Sebab di dalam saman penghutang penghakiman, ini nama tajuk kes, di mana bekas suami kamu tu dia berhutang terhadap satu penghakiman. Itulah nama kes tu, saman penghutang penghakiman. Seseorang yang bakal disaman disebabkan berhutang satu perintah mahkamah melalui penghakiman. Itu dia punya maksud. Okey. So di dalam kes SPP, uncle bagi short form lah kan, saman penghutang penghakiman. Kalau di dalam kes ini bekas suami itu masih keras kepala membayar, dia boleh dipenjarakan. Okey. So selepas mendapat perintah nafkah anak, nafkah isteri, mutaah, kamu boleh teruskan melalui kes yang lain untuk tuntut di dalam saman penghutang penghakiman. Okey, faham ah? Ada lagi ni. Alright.
Maksud anak kepada adik. Okey, satu wakilah memang boleh ya. Okey, kalau nikah luar negara tanpa kebenaran pejabat agama ada denda kah? Yes. Memang ada denda. Biasanya kalau kamu tanpa kebenaran dendanya 1K. Tapi yang mendenda tu bukan yang didenda tu disebabkan oleh pendakwa syariah mendenda kamu kerana tidak mendapat kebenaran. Lepas tu lambat daftar, denda lagi. So macam orang nikah Thailand lah. Orang nikah Thailand ni, dia mana ada dapat kebenaran dari pejabat-pejabat agama. So dia akan didenda. Okay. So janganlah buat benda begitu. Kalau mau minta nikah luar negara, mintalah kebenaran daripada pejabat agama. Okay. Kita ada Nur Hayani Yani. Kalau suami tidak mahu bekerja, tidak memberi nafkah, tidak memberi duit keperluan anak dan tidak membenarkan istri bekerja, suami juga mengugut untuk menceraikan dan hendak menuntut hak jagaan anak. Hak jagaan anak. Jika si istri bekerja, apa patut istri buat? Pertama, kalau uncle jadi kamu, uncle buat tuntutan di mahkamah nafkah istri. Lepas tu uncle buat tuntutan nafkah anak. Lepas tu uncle akan buat laporan polis sebab dia mengugut. Lepas tu kalau ndak lagi sedar diri, mau jadi biawak hidup, uncle minta cerai lah. Berapa kan dapat laki biawak hidup kan? Kerja tidak mau, nafkah tidak mau tanggung. So uncle tidak nampak dia punya objektif di dalam perkahwinan. So cerai lah. Sebab buat apa juga, lain lah kalau dia ni orang cakap pemegang harta waris yang berjuta-juta, tidak payah kerja. Yang penting dia boleh sanggup tanggung nafkah anak, nafkah istri, semua dia sedia. Walaupun tidak kerja, itu kita tidak kisah. Tapi ini sudah anda kerja, nafkah tidak bagi. Jadi janganlah pula seorang bini ini sikit-sikit cerai. Ajar dulu. Macam mana mau ajar? Tuntutlah nafkah istri, nafkah anak. Itu bukan kes cerai kan. Mudah-mudahan dia sedar lah. Tapi kalau tidak sedar diri juga, barulah hujung kes cerai. Ingat di dalam kes perceraian, wanita-wanita zaman sekarang nih, bukan saja zaman sekarang, daripada zaman dulu pun, tidak payah risau. Ini kebanyakan pemikiran wanita bergelar istri. Bila husband tidak mau kasih cerai, Allah, anda dapat laku cerai. Tiada, kita ada cerai fasah, kita ada cerai taklik yang tidak memerlukan persetujuan suami pun mau cerai. Dia datang kan, dah datang, kes jalan terus, tetap cerai. Okay? So sama juga suami, kalau mau bercerai, istri ini tiada istilah, saya tidak mau cerai, pun sama. Suami boleh menceraikan istri tanpa persetujuan si istri. Samalah lelaki sama, perempuan pun sama. So itulah yang uncle mau kasih sampai. Jangan tersilap faham. Okay? Alright, soalan seterusnya. Hananiani, daftar nikah luar negara boleh buat di mahkamah daerah juga kah? Boleh. Kamu boleh daftarkan di mana-mana pejabat agama daerah. Orang Ranau di Ranau, orang Ladatu di Ladatu, orang Sandakan di Sandakan, KK di KK. Tiba Joey, salam uncle. Waalaikumsalam. Mahkamah Syariah belum ada akta kah yang menghalang bapa yang tidak mampu memberi nafkah anak dari berkahwin lagi sebab terang-terang tidak mampu? Alamak, kamu mau menghalang dia kahwin lagi? Kamu mau sanggup dia buat maksiat kah? Dia macam ini. Dia kahwin kah, tak kahwin kah, kamu boleh tuntut nafkah anak. Okay? So don't be worry. Kamu sebagai ibu perlu buat satu kira-kira kumpul bil. Berapakah keperluan anak? Tak payahlah kamu risau dia kahwin kah, tidak kahwin kah. Kalau tidak cukup dia bayar, dia mintalah dia punya keluarga. Yang penting kamu membuat tuntutan di mahkamah syariah. Kalau minta pakai mulut, memang banyak alasan lah bekas suami. Tidak cukup duit lah, mau kasih bini baru lah apa. Kamu tuntut saja di mahkamah. Tak payah gaduh-gaduh mau minta dia. Minta satu kali tidak dapat, buat tuntutan di mahkamah
syariah. Kamu sebagai ibu buktikan keperluan asas anak tersebut. So, hakim akan membuat keputusan terhadap nafkah anak mengikut keperluan asas anak tersebut. Oke, Diba, tak payah kita mau sibuk supaya bekas-bekas nih, XX nih tidak boleh kawin. Biarlah dia mau kawin kan, tak kawin kan, terpulang. Yang penting dia perlu bertanggung jawab memberi nafkah. Keras kepala minta, kamu tuntut di mahkamah. Oke? Alright, soalan seterusnya. Ada soalan lain nih ya. Alright. Mana sudah tuh? Assalamualaikum. Mau tanya macam mana bekas husband sudah talak keluar. Oke. Yang ini pun uncle sudah jawab. Mahkamah sudah panggil apa nih tiba-tiba. Baik Ustaz, thank you info. Alright, sama Cik Wana, mahkamah sudah panggil tapi tidak mau hadir. Bolehkah saya ambil tindakan? Tindakan apa kamu mau ambil? Begini, mahkamah sudah panggil, dia tidak mau panggil. Uncle punya isu, adakah saman itu sempurna kamu serahkan kepada pihak defendant? Kamu kena faham prosedur mahkamah. Kalau tidak faham, bagus lantik peguam. Sebab kes tidak akan dapat diteruskan tanpa penyampaian saman yang sempurna terhadap pihak lawan. Itu soalannya. Jika kamu sudah sempurna menyampaikan saman terhadap pihak lawan, biasanya defendant lah kan, kes kamu akan tetap diteruskan walau kegagalan kehadiran pihak defendant. Oke? Itu tips lah kepada orang awam. Oke. Sekarang anak dah besar, dah kahwin, dah dapat diploma, alhamdulillah. Sekarang suami saya dah nikah lain. Oke, untuk kes itu memang tidak boleh tuntut lah. Sebab apa, sudah terlambat mau tuntut. Tapi kalau kamu mau tuntut, orang cakap hartas perceraian masih boleh. No limit time. Oke, kita ada si tes nih. Apa si tes mau tanya nih? Jika si istri adalah tempatan dan suami pemegang IM 13, jika fight untuk dapat hak jagaan anak, adakah kelebihan diberikan kepada pihak istri warga tempatan? Aish. Dalam hukum syarak, kita tidak tengoklah kad pengenalan. Kita tengok hukum, kelayakan. Kenapalah dia IMM 13 kah, pasport kah, IC merah kah? Siapa yang lebih layak, dia akan dapat hak penjagaan. Kita tidak melihat kepada dia punya status kewarganegaraan. Yang penting bukan kusung-kusung, bukan expired. Dia masih valid, tinggal di Malaysia secara sah. Oke? Tes, faham tes? Proses cerai, suami tak bagi jumpa anak umur 4 tahun. Jumpa saya dan tak hantar ke sekolah. Suami penagih dan penjudi. So, kamu buatlah tuntutan di mahkamah syariah di dalam hak penjagaan anak Puan Siti Nur Faziana. Oke? Kalau tahu sudah suami itu, bekas suami itu penagih apa segala, kamu buat tuntutan di mahkamah di dalam hak penjagaan anak, hadanah. Thank you Tuan, sangat hargai. Alright. Di Bajoy, salam uncle, mahkamah syariah belum ada akta. Okey. Setakat ni belum ada lagi lah akta, okey. Kita belum ada section pun yang menghalang bekas-bekas ni mau kahwin, okey. Tidak ada. Tapi kita ada section untuk paksa dorang bayar, okey, bayar nafkah. Sampai masuk penjara pun ada. Kalau dah rujuk dan pergi pejabat agama dan sign borang rujuk, bolehkah dibatalkan semula? Tidak boleh batal, tetapi kamu boleh buat tuntutan cerai lagi sekali. Okey, faham? Cara kamu membatalkan tu adalah melalui tuntutan perceraian di mahkamah. Okey, faham? Siapa ni?
Cik Aj, ini mesti marah nih. Lepas rujuk mau bercerai balik. Uncle, macam mana boleh ke saman orang ketiga tapi dia dah jadi second wife? Tidak boleh. Mungkin di Selangor boleh. Untuk negeri lain belum ada lagi kita punya section jenayah untuk mensabitkan orang ketiga. Alright? Macam mana nak melawat anak kalau anak sendiri pun tak nak jumpa sebab bekas fitnah saya pada anak? Macam ini. Jumpa saja tu anak. Kita boleh memohon perintah mahkamah untuk jumpa anak tersebut. Okey? Sebab itu adalah hak terhadap mereka yang tidak mendapat hak jagaan. Adilnya mahkamah syariah ni, contohnya di dalam kes hadanah ataupun hak penjagaan anak. Mana-mana orang yang dapat hak jagaan anak, yang sebelah tidak dapat tu dia akan dapat hak lawatan syar'i. So don't be worry. Tiadalah orang cakap, contohlah bekas isteri dapat hak penjagaan anak, bekas suami tetap dapat hak lawatan syar'i. Don't worry. Okay? Itu adalah satu syarat di dalam perintah mahkamah. Kita tidak boleh memisahkan anak daripada kedua ibu bapaknya. Okay, faham ah? Okay. Soalan seterusnya. Alright. Kita ada Ayoles Lia Rista. Saya mahu buat tuntutan tapi tidak tahu bagaimana hendak menuntut. Lantik peguam. Okey, Puan Ayu, tidak tahu lantik peguam. Uncle tidak nafikan ramai yang tidak tahu. Sebab apa? Bukan kamu peguam, manalah tahu. Jadi, paling senang lantik peguam. Selain nafkah, bolehkah isteri menuntut supaya suami tidak mengganggu harta benda tanah isteri kedua di dalam nikah? Isteri kedua belum nikah secara sah. Selain nafkah, bolehkah isteri menuntut supaya suami tidak mengganggu harta benda atau tanah untuk isteri kedua belum nikah secara sah? Boleh. Kamu boleh buat tuntutan di dalam injangsi supaya kamu tidak dikacau ganggu. Suami nikah kampung yang tidak diketahui kesahihannya. Sekarang ni soalan kamu apa? Selain nafkah, bolehkah si isteri menuntut supaya suami tidak mengganggu harta benda? Tidak boleh. Kalau belum bercerai, tidak boleh. Kalau sudah bercerai, boleh. Kamu boleh buat injangsi. Okey, Hanani? Kalau bekas laki tak bagi nafkah anak, macam mana tu buat tuntutan dores di mahkamah syariah? Alright? Assalamualaikum. Manjakah dia? Siapa lagi pakcikku? Apa syarat sah rujuk? Syarat sah rujuk ada dua cara. Okay? Melalui lisan. Lisan ni bercakap lah. Kalau orang bisu, dia ada bahasa isyarat lah. Suami cakap, marilah kita rujuk. Isteri cakap, okey, saya setuju. Ataupun mau lah apa. Itu cara bercakap lah. Cara yang kedua, yang lain lah. Perbuatan. Bekas laki ajak berkelamin. So, si bekas isteri setuju. Itu namanya rujuk perbuatan. Dalam tempoh edah, bukan selepas habis edah. Maksudnya selepas bercerai 3 bulan saja. Kalau orang yang mengandung sampai lahir anak lah, panjang sikit. Okey? Ni ada orang habis edah merujuk kunun. Tiada istilah rujuk yang sudah habis edah. Dia perlu nikah semula. Itu kalau cerai talak rajai. Bagi kes talak ataupun bagi kes cerai fasah maupun cerai taklik, dia tidak boleh rujuk. Faham ah? Angga sudah cakap, bagi orang yang sudah bercerai secara cerai fasah atau cerai taklik, dia tidak boleh rujuk balik sama suami walaupun dalam tempoh edah. Tapi
Kalau hari ini kamu ditakdirkan ataupun telah diperintahkan cerai secara taklik ataupun fasah lah. Dan besoknya kamu boleh nikah balik. Rujuk tiada, tapi boleh nikah semula. Maksudnya bagi kes-kes cerai fasah dan taklik, jika mau bersama semula, dia wajib nikah balik. Buat permohonan nikah lah, macam orang yang nikah dulu-dulu, first time tu. Okay? So, jangan silap istilah rujuk dengan nikah balik. Okay? Jangan kalero. Siapa lagi? Hanani, dia mau bawa tu bini baru tinggal di tanah milik bersama isteri pertama. Sedangkan dorang bukan nikah secara sah. Okey, kalau macam begitu, Puan Hanani, kamu tuntut harta sepencarian. Kalau sudah bercerai sama suami, biarlah tuntut harta sepencarian, and then sukati dia lah. Mau bawa ke apa, jadi kamu tuntut lu hak kamu di mahkamah syariah. Faham ah? Okey, ada lagi pertanyaan. Assalamualaikum. Okey. Alright, thank you. Siapa yang baru jumpa ni? Delusion FC King. Alright. Maksudnya rujuk tetap sah kalau suami yang lafaz tanpa persetujuan. Okey. Mana-mana lafaz rujuk yang tidak dipersetujui isteri, benda ni dia akan pergi ke jawatan kuasa pendamai. So, ada yang bagi tahu uncle, suami boleh rujuk tanpa persetujuan isteri. Uncle tidak nafikan. Tapi di dalam undang-undang, benda ini dia tidak boleh get through. Sebab kita ada jawatan kuasa pendamai. It's same. Mana boleh dipajal-pajal kalau orang dah suka, kan? Walaupun hak rujuk tu ada pada suami, tanpa persetujuan benda ni tidak akan get through. Dia akan pergi ke jawatan kuasa pendamai, dan jawatan kuasa pendamai akan menilai benda ini pun boleh direct pergi hakam. Sebab dia tidak boleh get through juga tanpa persetujuan si isteri. Okey? Apa lagi soalan dia ni? Ibu Fifakik Aidut. Bolehkah menuntut nafkah anak tapi si isteri terus daftar cerai? Boleh, tidak masalah. Nafkah anak boleh dituntut dalam perkahwinan ataupun setelah bercerai. Kalau tuntut cerai fasa, ada berapa alasan seperti suami baru baik dari sakit dan sekarang dia sudah sehat tapi tidak bekerja, tapi suami atau wakil keluarga suami langsung tiada memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut. Apa ni? Adakah alasan begitu diterima? Okey. Ibu Fifakik, ada 17 alasan fasa. So, siapa-siapa yang mau 17 alasan fasa boleh melayari laman web Uncle, sufyanismail.com dan sufyanassociate.com. Okey? Di sana Uncle ada bagi free rasanya 17 alasan fasah. Mohera Natasha, salam Uncle. Macam mana kalau laki sudah hendak diketahui di mana keberadaannya, kita mau tuntut cerai? Senang je, kamu buat tuntutan cerai fasah. Sebab tidak tahu sudah lakinya ke mana. Okey? Cerai taklik pun boleh. Tengoklah alasan kamu, berapa bulan, berapa tahun. Okey? Kamu boleh buat tuntutan cerai walaupun laki kamu hilang dah diketahui. Tiada masalah. Okay? Alright, soalan seterusnya. Habis sudah. Alright. Soalan pun Uncle sudah jawab habis. Thank you sebab join Uncle punya live pada malam ni. So, insyaAllah kita akan sambung balik pada besok malam jam 9 malam. Okay? Uncle akan try buat live. So, kita akan sambung balik dengan isu-isu yang lain. Walau bagaimanapun, setiap persoalan yang kamu ajukan, Uncle akan jawab insyaAllah. Sebab Uncle faham,
Ramai yang kontak uncle. Uncle terus begitu package, ada charge lah apa bla 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 kan. So uncle ada di belakang tu sekali cakap, kalau mau free, join lah live uncle. So uncle janji, uncle akan jawab segala persoalan yang kamu ajukan. Okay, so kita jumpa lagi. Thank you. So alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ni? Si Kici. 6 kali turun naik, 3 kali jumpa hakim. Ini curhat nih. Okay. So okay, kita sambung. Kalau ada persoalan kita sambung lagi alam besok. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Muhira. Okay. Kita jumpa lagi. Sudah tutup.